Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya, Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda di mana terletaknya makam Si Bongkok Tanjung Puteri yang dimakamkan di lereng bukit. Sama seperti yang dikisahkan dalam lagu berkenaan negeri Johor. Makamnya terletak di Tanjung Belungkur, Kota Tinggi, Johor. Sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sebelum ini saya pernah ke makam Si Bongkok pada video awal pembabitan saya dalam siri eksplorasi. Pada masa itu, Puan Ita tidak ada bersama. Kali ini saya bawa Puan Ita bersama supaya beliau dapat selami sendiri ketika berada di makam Si Bongkok. Saya, Puan Ita dan tim eksplorasi sertai bersama-sama dengan satu rombongan yang juga ingin menziarahi makam Si Bongkok yang diketuai oleh Encik Mahidan Manak, orang tempatan, sebagai pemandu pelancong. Kebetulan rombongan tersebut adalah dari keluarga seorang artis veteran yang dikenali dalam lakonan terutama drama TV, iaitu saudara Mior Hashim. Sempat juga saya bergambar dengan beliau. Kepada yang ingin ke makam Si Bongkok, bolehlah hubungi Encik Mahidan Manak di talian putera ini untuk mendapatkan maklumat lanjut dan jadual lawatan ke makam. Sebab mana sekarang ni yang kita berdiri ni depan ni ialah jalan di mana atas tu ada kuari. Kuari tu kuari lama di mana batu-batu ni dulu digunakan untuk buat tambak Johor daripada Johor untuk ke Singapura. Laluan ke makam tersebut akan mencabar dan berliku-liku, dipenuhi dengan daun-daun kering dan pokok hutan yang meliar. Laluan denai ini kecil dan perlu berjalan secara berbaris. Jarak dari laluan masuk ke makam Si Bongkok adalah anggaran 600 meter. Agak memenatkan jika anda jarang-jarang lakukan aktiviti trekking. Halangan utama ke makam tersebut adalah pertembungan dengan babi hutan. Namun setakat ini, tiada babi hutan yang mengganggu atau mengganas kepada pengunjung. Cuma perlu lebih berhati-hati bila melalui laluan ini. InsyaAllah, kalau berniat baik, akan dipermudahkan perjalanan ini. Encik Mahidan Manak ada juga memperkenalkan jenis pokok hutan sementara nak sampai ke makam Si Bongkok. Banyak pengetahuan yang boleh dipelajari dari beliau. Suasana agak tenang dan bolehlah kita menikmati pemandangan persekitaran hutan daripada kita melayan penat menyelusuri laluan denai ini. Selain itu, Encik Mahidan Manak memberitahu ada perigi Si Bongkok pada laluan ini. Perigi tersebut merupakan sumber air mentah untuk mandi dan minum oleh Si Bongkok dan orang-orangnya. Malangnya, perigi tersebut tidak kelihatan lagi kerana telah tertimbus dengan pasir dan tanah atas faktor perubahan alam. Setelah sampai di lokasi makam Si Bongkok, Encik Mahidan Manak memberikan penerangan berkenaan sejarah Si Bongkok kepada pengunjung. Dahulunya, besar ni kita cuma ada lengsan satu macam ini. Besar sedikit lah pada ni, agak-agak bayar lengan saya ni. Cuma tinggal hanya sebatang kayu tembesu je. Dia buat batu lengsan. Sebelah kepala je. Sebelah bawah kita tak jumpa. So bila dah lama-lama orang datang, jadi yang kepala ni diganti, dia buatlah macam ini. Okay, sebenarnya kalau tuan-tuan semua tahu sejarah dia ni, masa yang dia bertikam dengan adik dia si putih tu, dan selepas tu sehingga kat situ ada tertulis
Pada 23 bulan 2 1981 barulah orang luar mula tahu makam dia dekat sini. Kalau sebelum dulunya hanya kami di sekitar sini aje. Maknanya rahsia ni kaum keluarga kami simpan daripada pengetahuan orang luar. Sebab benda tu kami tak tahu. Ada apa, sebab kami pernah tanya pada datuk kami sendiri, kenapa makam pahlawan kami tu tak kata orang dibesarkan, diindahkan. Jawab dia senang aje. Dia kan pemberontak. Tapi dia memberontak pada masa tu dia pasal dia tak suka akan penjajahan British. Bukan dia tak suka, yalah macam sekarang ni lah keadaan politik kita kan. Dia bukan masalah tu. Sebabnya dia tak suka akan British. Bila dia tak suka akan British, mulalah dia memerangi kapal-kapal dagang yang berlabuh di sekitar Tanjung Puteri ni. Lagi satu, tuan-tuan pun pelik, kenapa diwartakan Tanjung Puteri? Kat sini tuan tengok sama ke di lereng bukit, tapi di Belungkur, bukan di Tanjung Puteri. Sebabnya dahulu kawasan ni, kalau tadi abang dah naik bot yang pusing ke sana kan, dia naik bot tadi tak? Belum. Mana tuan nampak nanti, keluar je sikit tu kuala Sungai Johor. Jadi sepanjang ni daripada Pengelih tu dipanggil juga Tanjung Puteri. Di sepanjang Selat Johor antara Johor dengan Singapura. Jadi kat sinilah dikebumikan secara diam-diam. Selepas armada dia ni kena kepung dengan armada Daeng Alik. Salah seorang orang kanan kepada Datuk Bendahara, kepung dia, mana dia dah tak boleh lari. Kebetulan adik kandung dia sama-sama berjuang dengan seorang bendahara. Jadi sama-sama bendahara nak bunuh dia. Jadi dia tak boleh lari lagi, dikepung, dia bertikam dengan adik kandung dia sendiri. Sebab saya dengar ada sumber-sumber lah, ada sumber-sumber ada orang-orang yang datang daripada segi ilmu persilatan. Dia cakap si Bongkok ni memang mahir dalam rantau ni, dia lah yang paling mahir untuk silat sending kalau tak silap saya. Sebab silat sending ni rasanya tak memerlukan ruang yang luas untuk kita bertarung. Maknanya kalau dia bertarung atas kapal, memang kalau orang sekarang cakap duit dia lah. Kan? Maknanya memang dia boleh menang lah kat situ. So dia ni memang mahir. Dan dia ni memang tak suka penjajah tadi. Dia perang. So kita kat Johor ni, orang labelkan kita, orang akan bangga bila sebut, oh Lanon Johor. Sebenarnya istilah Lanon tu berbeza. Mana pada kami, Lanon ialah pengutip cukai. Bukan Lanon macam Jack Sparrow pergi rompak, ambil atas orang bawa lari. Tak. Sebabnya bila kita dengar si Bongkok ni, kita anggap dia sebagai Robin Hood. Paruh harta rampasan dia akan bagi kepada penduduk kampung. So kenapa saya cakap tadi penduduk kampung boleh simpan rahsia dia sehingga 81 baru orang luar tahu. Selama ni kita simpan rahsia tu. Jadi bila dia rampas kapal-kapal dagang tadi, sedikit dia akan agihkan kepada penduduk kampung. Selebihnya dia akan hantar kepada pembesar negeri. Pasal kita tahu orang Melayu kita akan taat. Betul. Jadi kalau dia amanahkan oleh pembesar, dia akan buat. Dia ambil dan separuhnya hantar kepada pembesar kita. Jadi begitulah. Jadi bila macam gitu, British tak setuju. Jadi bila dia tak suka tadi, bila dia dah dikepung oleh armada tadi, dia mula ditembak lah, dia berdil apa semua. Jadi dia pun berundur. Yang jadi ceritakan lagi, adik dia ni si Putih menyerang dia juga. Jadi bila adik beradik ketikam, salah seorang mungkin mengalah lah kan. Lagipun dia mungkin, yalah anak beranak maknanya. Jadi bila dah mati, dia kebumikan secara diam-diam. Kalau tengok kat blok tu, Putih bin Jantan tadi bawa dia kebumikan dia di sini. Jadi itulah cerita. Jadi benda ni dirahsiakan oleh kaum keluarga kami secara diam-diam aja. Maknanya orang di sekitar Sungai Johor ni je yang tahu. Mana saudara-saudara mara kami. Sebab kalau kita nak kata sah atau tak sah, saya tak boleh cakap. Sebab tuan-tuan tengok Pulau Batu Putih kita di Johor ni pun tergadai dengan Singapura. Sebabnya kita tak ada bukti bertulis. Macam abang tadi cakap ni, yang cerita penglipu lara tadi bang kan. Pasal kita banyak macam ni lah, penglipu lara, kita tak ada benda yang bertulis. Kalau saya jumpa pun memang saya simpan. Pasal bukti. Jadi si Bongkok ni dikebumikan secara senyap-senyap oleh orang kampung betul. lah. Supaya elakkan daripada British ke apa, orang tak suka dia nanti akan korek ni, akan buang kat mana-mana. Lagi satu kemungkinan untuk aura dia. Kalau dia kata mati tahun 1844, mana 2-3 tahun orang masih groan lagi, ingat dia masih ada. Saya tak jumpa kubur dia dekat mana. Macam ada lagi satu versi yang mengatakan si Bongkok ni ialah anak kepada Sultan. Sebab kalau Sultan dulu
Kalau anak cacat dia akan buang. Betul. Pasal orang akan jaga darjat kan. Piramli pun pandai buat cerita antara dua darjat tu kan. So ada sikit-sikit benda tu. Ada yang besi cakap macam tu. Jadi bila dia buang, orang tu patutnya dibunuh. Tapi lah orang dengan budak kecil tak sampai hati kot. Dia akan bela sampai besar. Jadi bila besar dia akan jadi pahlawan. Inilah ada itulah kita banyak benda yang kita tu kan. Tapi kita memang tak ada satu tag pun yang khusus untuk penceritaan ni. Okay. Dari segi mata batin saya, saya melihat dia kena tikam dekat kapal. Lepas tu dia terjun. Dia terjun, lepas tu dia mencari sampan dia. Bila dah dapat sampan dia, dia mengalir ke sungai kecil. Lepas tu dia meraduk air, orang kata meraduk air. Sampai dia dah tak tahan, sebab darah dah banyak sangat keluar, dia dah terapung kat situ. Dekat macam nak kata sungai kecil lah senang cakap. Sungai kecil. Jadi orang kampung nampak, orang kampung ingatkan dia dah mati. Tapi orang kampung pulihkan, sembuhkan dia. Sebenarnya dia belum mati lagi. Tapi diwawarkan sebab bendahara dapat tahu yang dia dah kena tikam. Jadi orang kampung pun mengiyakan, tapi bendahara nak tahu makam dia kat mana, kubur dia kat mana. Tapi orang kampung diam, tak nak cakap. Sebenarnya masa tu dia hidup lagi. Lepas tu bendahara menggunakan adik dia untuk menjatuhkan si bongkok ni lah. Sebab si bongkok ni banyak, kata orang banyak membangkang. Dia tak suka berkomplot dengan orang luar. Dia nak Melayu. Itu prinsip dia lah. Lagi satu yang abang tu cerita, yang dia anak raja. Yang betul, dia anak raja. Dia anak keturunan raja yang disisirkan. Itu yang macam sedih sangat sebab sanggup keluarga dia buang dia sebabkan cacat. Tak tahu. Dia penjaga dia upah untuk membunuh sebenarnya. Tapi dia tak sampai hati. Dia bela sampailah dia besar. Jadi bila dia membesar tu, dia tak suka pemerintahan tau. Pemerintahan raja tu tak suka sebab dia banyak bekerjasama dengan orang luar. Jadi rakyat ni macam tertekan. Sebab rakyat banyak bayar cukai, tapi cukai lah maksudnya cukai. Jadi rakyat yang miskin bertambah miskin. Yang senang bertambah senang. Itulah yang orang kata si bongkok ni macam Robin Hood Malaysia. Itu. Dia Robin Hood Melayu. Dari situ. Sebab nak cerita lebih pun tak boleh, banyak kesedihan lah. Dia banyak kesusahan diri dia. Kehidupan dia tak mudah. Banyak orang memburu dia, nak membunuh dia apa semua. Dia susah nak terangkan. Jadi macam hati tu macam sayu. Pilu. Sakit pun ada macam tu. Dia tak berkahwin. Sebab kerana cacat dia malu nak berdepan dengan orang sebenarnya. Dan lagi dengan perempuan. Dia memang malu sangat dengan perempuan. Dia malu sangat. Tapi dia ada kelebihan. Dia pandai. Dalam persilatan apa semua. Apalah bakat semua jadi dia. Itulah. Seorang lelaki. Dia rasa kat sini dia aman. Tak ada gangguan. Lepas tu dia macam tak percaya sangat dengan orang luar. Lagi satu, bila kita buat tahlil, dia ada kat atas. Sebab saya nak arwah dia tu besar. Dia macam macam kita tepuk bumi, macam bergegar tau. Itu. Aura dia besar. Memang besar. Sampai kalau orang yang tak kuat memang tak tahan lah. Tak bawa tahan. Jadi akan datang. Yelah. Supaya nak pulihkan, mungkin ada masalah sikit. Jadi kita kenang dia, bagikan dia buat macam tadi. Yasin ke apa kan untuk dia, tahlil ke apa. Okeylah, dia itu je lah dia minta sekarang sebenarnya. Doa. Dia minta doa sebenarnya. Itu je.
Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan petunjuk kepada pengkaji sejarah untuk terus membongkar akan kebenaran penerangan saya ini. Saya bukan pengkaji sejarah tetapi hanya membantu berikan sedikit petunjuk kepada sesuatu sejarah secara batin. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini. Dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel Eksplorasi Misteri Mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.